Hai guys, Assalamualaikum, bersama saya Miss Ash dalam eTuition. So kepada yang baru nak tengok video-video daripada kami, saya nak kenalkan diri saya macam selalu. Nama saya Miss Ash, saya mengajar sains tingkatan 3. So saya nak ucapkan selamat datang kepada pelajar-pelajar baru eTuition. So terima kasih kepada yang sebarkan eTuition kepada kawan-kawan. Macam saya cakap, hashtag kita pandai sama-sama. So hari ini saya nak terangkan tentang masih lagi dalam bab keradioaktifan. Macam video sebelum ini saya ceritakan tentang tokoh-tokoh radioaktif. So pada hari ini saya ingin menerangkan apa itu bahan radioaktif dan apa itu keradioaktifan sendiri. Macam awak dah tahu daripada tokoh-tokoh sebelum ni, awak dengar pasal uranium, awak dengar pasal sinar X, awak dengar pasal apa lagi? Radium, polonium, So ingat tokoh kita 3 orang tu, Wilhelm Röntgen, lagi apa? Anthony Henry, Becquerel, Marie Curie dan juga Pierre Curie. So apakah bahan radioaktif? So untuk pengetahuan awak, bahan radioaktif adalah unsur yang wujud secara semula jadi. So untuk pengetahuan awak semua, dekat sekeliling kita, setiap bahan dekat sekeliling kita, even batu pun ada bahan radioaktif dia tersendiri, tetapi dalam keadaan yang sikitlah, tidak berbahaya kepada hidupan yang lain. So bahan radioaktif adalah unsur yang wujud secara semula jadi di alam sekitar atau dihasilkan oleh saintis. Ada dua, sama ada dia ada secara semula jadi ataupun dihasilkan oleh saintis di dalam makmal. So contoh-contoh bahan radioaktif kita ada C14, karbon 14, semua ni saya tulis. Saya nak terangkanlah apa maksud untuk setiap nombor ini. Mesti awak pelik, banyaknya nombor ekor ke? Bukan. Nombor ini merujuk kepada bilangan proton dan juga neutron dalam atom tersebut. Ingat, dia adalah bilangan proton dan juga neutron dalam atom tersebut. So bahan pertama C14 ataupun nama dia karbon 14. Biasanya dia digunakan untuk mengetahui masa perebutan bahan organik. Biasanya dia digunakan oleh ahli arkeologi untuk mengetahui berapa lama perebutan tulang tersebut. Ataupun contoh macam dinosaur, dia nak tahu berapa lama benda itu berapa lama, dah wujud berapa lama, dinosaur tu dah wujud berapa lama. Dia menggunakan karbon 14. Seterusnya kita ada radium Ra226 ataupun radium 226. Dia digunakan untuk merawat beberapa jenis kanser. Dan radon 222, Rn222, radon 222. Dia digunakan untuk terapi untuk kanser dan juga untuk terapi tumor lah. Dan kita ada TH232 ataupun thorium 232. So thorium 232 ni dia sangat bahayalah. Dia boleh disimpan dalam tulang kita. So dia boleh menghasilkan kanser tulang juga. Dia boleh menyebabkan kanser tulang. Dan paling bestnya, orang yang discover thorium ni, dia bagi nama thorium ni berdasarkan nama Thor yang awak tengok Marvel tu. Marvel kan, Thor is a god of thunder. Sebab apa? Sebab thorium ni dia menghasilkan lampu lah, macam cahaya. Dan kita ada U232 ataupun uranium 235. Uranium 235. Dia digunakan untuk nuklear. Uranium ni adalah jenis nuklear. Dan kita ada polonium 209, digunakan untuk menghilangkan electricity static.
Okay, dan dia juga digunakan sebagai heat source ataupun sumber haba untuk termoelektrik dekat space satellite. Okay, dan kita ada Curium 247. Sepatutnya saya tulis simbol, tertulis tak apa. Curium 247 adalah dinamakan sempena nama Marie Curie dan juga Pierre Curie. Curium. Sweet kan? Okay, so itu adalah saya terangkan apakah bahan radioaktif. Kemudian saya nak terangkan apa itu keradioaktifan. Awak tahu radioaktif? Sekarang awak nak tahu tentang tajuk itu sendiri. Apa itu keradioaktifan? Jadi, saya buka Q. Okey, saya nak keluarkan pen merah. Okey, so keradioaktifan adalah bila atom sendiri mempunyai nukleus atom yang tidak stabil. Dan bila dia tak stabil, dia akan mereput secara spontan dan rawak. Okey, maksud spontan itu adalah tidak terkawal dan berlaku secara sendiri. Dia berlaku secara sendiri tanpa bantuan luar. Okey, tak ada siapa-siapa tolong dia mereput. Okey, dia tak terkawal. Okey, maksud spontan tak terkawal. Okey, dan berlaku secara sendiri, secara semula jadi. Okey, apa maksud rawak dekat sini? Okey, rawak maksudnya atom dan massa. Salah. Maksudnya rawak adalah massa dan atom yang bereput. Massa dan atom yang mereput. Massa dan atom yang mereput tidak dapat diramal. Tidak dapat diramal. Okey, massa dan atom yang mereput tidak dapat diramal. Sebab tu dia cakap berlaku secara rawak. Okey, dia boleh tiba-tiba meletup 10, meletup 4, 2-3 tahun sekali, 4 tahun, 5 tahun, dia berlaku secara rawak. Okey, tak ada siapa pun tahu. Okay, so fun fact kau. Okay, kalau awak tak pernah pergi Pusat Sains Negara, saya syorkan awak untuk pergi Pusat Sains Negara. Kenapa? Okay, Pusat Sains Negara ni dia ada beberapa stesen. So setiap stesen tu ada tajuk dia tersendiri lah. Macam sel ada stesen sel. Sistem saraf ada stesen sistem saraf. Otak manusia ada stesen otak manusia. Dan paling best, dia ada stesen keradioaktifan. So dekat situ dia adalah tunjuk Marie Curie, Pierre Curie. Dia ceritakan sejarah, dia ceritakan pasal keradioaktifan sendiri, which is sangat fun dan saya syorkan awak pergi. Okay, sumpah saya tak tipu, kalau awak pergi dekat situ, awak lebih memahami sains dan awak akan sangat menyukai sains. Awak ajaklah mak ayah awak pergi ke Pusat Sains Negara. Okey, yang ni tak dibayar oleh Pusat Sains Negara. Saya syorkan kepada awak sebab saya nak pergi lagi. Sebab tak puas. Dia macam sejam 2 jam tak puas. Dia macam satu stesen tu saya habiskan masa 30 minit. Sebab apa? Sebab saya pergi untuk belajar lah. Kalau macam orang lain mungkin tengok. So sejam 2 tu cukup. Saya tak cukup sebab setiap stesen tu saya memang habiskan masa nak pelajari. Sebab dia more to visual. Sains ni kalau awak nak lebih suka sains, awak kena tengok visual dia. Kalau macam saya cakap-cakap ni, memang awak macam susah nak imagine kan. Macam saya kena lukis, tunjuk awak gambar, tunjukkan nuklear, saya nak tunjuk nuklear meletup macam mana. So awak kena tahu benda tu, awak kena ambil inisiatif sendiri, cari benda-benda tu. So saya syorkan awak pergi Pusat Sains Negara. Okey, sebab sumpah best gila, saya tak tipu, awak kena pergi. Okey, so sambung. Keradioaktifan adalah bila bahan yang mempunyai nukleus yang tidak stabil, atomnya mereput secara spontan dan juga rawak. Okey, spontan maksudnya tak terkawal dan berlaku secara sendiri tanpa bantuan luar. Okey,
rawat pula masa dan atom yang mereput tidak dapat diramal. Maksudnya 2, 3 tak tahulah, berapa tahun pun tak tahu. Okay, dan keradioaktifan adalah proses pereputan nukleus bahan radioaktif yang tidak stabil untuk menjadi atom yang lebih stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif. Okey, dan untuk pengetahuan awak semua, sinaran radioaktif ada 3 jenis sinaran. Okey, ini simbol dia lah. Kita ada alfa, beta dan juga gamma. Okey, sinar alfa, sinar beta, sinar gamma. Okey, dan untuk sinar alfa dan juga beta, kedua-dua adalah bercas dan sinar gamma adalah gelombang elektromagnet yang bertenaga tinggi. Itu bezanya lah. Alfa, beta dia mempunyai casnya tersendiri. Gamma pula dia adalah gelombang elektromagnet yang bertenaga tinggi. Okey, so apakah cas alfa? Cas alfa adalah positif. Okey, beta pula adalah negatif. Dan gamma tiada cas lah, dia hanya gelombang elektromagnet yang berkuasa tinggi. Sebab tu dia boleh tembus kertas, dia boleh tembus kayu. Okey, so itu adalah sinar gamma. Dan sinar gamma adalah yang paling bahayalah. Sinar X adalah sinar gamma. Okey, kemudian kalau macam mana awak nak, bagaimana awak nak nampak keradioaktifan, awak tak boleh nampak dengan mata kasar sahaja. So perebutan radioaktif ni awak tak boleh lihat dengan mata kasar. So biasanya macam mana orang nak tahu bahan radioaktif tersebut? Okey, dia menggunakan kebuk awan. Dia menggunakan kebuk awan untuk mengesan kehadiran sinar radioaktif. Okey, ataupun dia boleh menggunakan pembilang Geiger Muller. Okey. So kalau kebuk awan ni dia akan nampak jenis sinaran lah. So kalau alfa, awak akan nampak sinar dia lurus dan juga tebal. Okey. Kalau beta, awak akan dapat yang halus dan tidak teratur. Okay, kalau gamma nampak kecil-kecil je lah. Dia macam halus dan juga kecil-kecil. Sinaran yang kecil-kecil, comel je. Okey, sudah faham? So saya terangkan lebih lanjut lagi sekali. So hari ini saya ada terangkan tentang apakah bahan radioaktif. Akan diingat, ia adalah unsur yang wujud secara semula jadi di alam sekitar atau dihasilkan oleh saintis dalam magma. Contohnya macam Marie Curie dan juga Pierre Curie. Dia buat eksperimen daripada uranium jadi polium dan juga radium. Ingat lagi tak? Kita ingat dah. Okey, so contoh-contoh bahan radioaktif saya dah terangkan. Okey, dan bahan radioaktif sendiri walaupun dia ada dia boleh efek kita punya kesihatan, tetapi dia ada kegunaannya juga. Okey, so dia ada pros and cons lah, ada kebaikan dan juga keburukan. Okey, kemudian keradioaktifan adalah apakah itu keradioaktifan? Dia adalah bahan yang mempunyai nukleus atom yang tidak stabil. Okey, dan atomnya mereput secara spontan dan juga rawak. So saya juga terangkan tentang 3 jenis sinaran alfa, beta, gamma. Okey. So itu saja daripada saya, Miss Ash. Jangan lupa subscribe, jangan lupa turn on notification dan jangan lupa follow kami di IG iaitu eTuition. Okay, dan tengoklah video-video yang lain. So kalau ada sebarang soalan, boleh komen dekat bawah video ni. Okay, boleh bagi thumbs up juga kalau suka saya. Bukan suka saya, suka video saya dan awak rasa video saya sangat menarik. Okay, dan awak faham video saya. Jangan risau, saya akan terangkan satu persatu kepada awak. Sebab saya nak awak semua faham. So kalau awak rasa video ni bosan ke, nak komen ke, komen je dekat bawah. Sebab saya sendiri pun nak memperbaiki lagi cara saya
memberi ilmu ataupun menyebarkan ilmu. Okay guys. Okay, so terima kasih daripada saya Miss Ash. Macam saya cakap, hashtag kita pandai sama-sama. Betul, hashtag kita pandai sama-sama. So, sebarkanlah kepada kawan-kawan awak yang lain kalau awak rasa video ini sangat membantu awak. So, good luck kepada semua. Saya harap kita akan berjumpa pada video-video yang lain juga. Okay, dan saya akan terangkan juga bab radioaktif yang lain lah. Jangan risau, saya akan terangkan secara perlahan-lahan. Okay, so kepada yang baru tengok video kami, boleh tengok video-video yang lain juga daripada kami di eTution. Okay, search je dekat YouTube eTution, sebanyak video yang lain. Kita ada sejarah, ada matematik, ada bahasa Melayu, ada English. Don't worry, semua kita akan ajar kepada awak semua. Okay, so terima kasih daripada saya Miss Ash. Okay, itu saja. Bye guys. Assalamualaikum. Bye. Bye everything.